Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sementara kita menunggu waktu zuhur, kita duduk dalam majlis kongsi ilmu, dan insyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan daripada Allah SWT kerahmatan dan kemuliaan. Alhamdulillah pada hari ini kita dah masuk pada 10 Ramadan. Masa begitu laju, begitu cepat. Masa ini kalau kita tidak kejar, dia kejar kita dan dia boleh meninggalkan kita. Itu masa. Sebab itu kalau kita lihat, baru saja awal Ramadan, 10 Ramadan. Dulu kita rasa masuk tahun baru saja 2024. Kemudian Januari habis, Februari habis, masuk Mac. Ini bulan 3 tak dapat lagi, laju masa. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu tidak, masa itu kalau kamu tidak kejar, nanti masa akan meninggalkan kamu. Kamu mesti potong masa. Jadi, alhamdulillah, kita Allah Ta'ala izinkan Ramadan ini kita dapat 10 hari dapat. Maknanya kita ada masa. Masa yang diperuntukkan kepada kita untuk melakukan amal ibadah. Ialah Allah Ta'ala bagi kita modal, ada kita, bajet, dan umur. Jadi selagi ada kehidupan, selagi ada masa, kalau kita tak luput kehidupan tadi, masa akan berlalu begitu saja. Jadi lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, banyak perkara yang patut kita lakukan. Ramadan yang barakah, banyak berkat, dan anjuran daripada Nabi SAW supaya menambahkan amal dan sebagainya dalam bulan Ramadan, maka kita patut melakukannya supaya kita tidak ditinggalkan oleh masa. Apa yang saya nak kongsikan pada tengah hari ini ialah satu perkara yang sangat dituntut untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan ini ialah berdoa. Hari-hari orang berdoa. Tapi ada satu perkara yang perlu kita teliti ialah ada Nabi menyarankan supaya doa-doa pada masa tertentu pada dia mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Ibn Qayyim mencatat sampai 20 lebih masa-masa yang patut kita berdoa, tak kira Ramadan ataupun bukan Ramadan. Dia kata kalau kita ikut semua itu, hampir-hampir doa kita tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Apatah lagi orang yang sedang berpuasa, bila dia tengok masa berdoa itu tepat, maka doa dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan doa yang paling besar sekali di sisi Allah ialah doa untuk Allah hapuskan dosa kita. Sebab tidak ada maknanya kalau kita miliki semua saja yang ada di dunia ini, tapi kalau Allah tidak ampun dosa, maka Allah tidak ada apa-apa makna di sisi Allah SWT. Sebab itu maknanya kita minta doa ampun segala dosa. Mengapa besarnya minta ampun segala dosa kita pada Allah Ta'ala? Kerana Aisyah pernah bertanya Nabi SAW berkaitan dengan Lailatul Qadar. Iaitu Qadar kita tahu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Aisyah kata, kalau aku dapat malam Lailatul Qadar itu, aku temui malam Lailatul Qadar itu, apa yang patut aku minta kepada Allah Ta'ala?
Nabi kata, hendaklah kamu mohon pada Allah yang berkata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka engkau afuwun, bersifat dengan pemaaf. Tuhibbul afwa, suka beri maaf. Fa'fu anni, ampunkanlah aku. Cuba kita tengok. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi suruh Aisyah minta satu saja, iaitu minta ampun daripada dosa. Jadi maknanya kalau kita tahu masa-masa yang baik untuk kita minta ampun daripada dosa selain daripada kita selalu minta selepas solat dan sebagainya, dia ada masa-masa yang dicatat oleh Ibn Qayyim mengatakan bahawa hampir doa itu mana mesti dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, yang boleh kita kongsi 1/3 terakhir malam. 1/3 akhir malam. Malam kalau kita tak tengok apa dia malam ialah bermula dari waktu maghrib itu malam. Itu malam. Maknanya sampai bila? Sampai masuknya waktu subuh malam. Lebih kurang 12 jam. Daripada pukul 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30 masuk subuh dah lebih kurang. Kita katakan lebih kurang 12 jam seluruh malam. Jadi 1/3 dia 4 jam. 4 jam. Maknanya nak 1/4 malam ialah kita berbuka 7.26, katakan 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Itu dah 1/4 malam. 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30. Dah 2/4 malam. Baki 1/4 malam itu, masa itu Nabi kata sangat mustajab doa. Jadi sebab itu orang yang bangun sahur mesti bersahur lah bila nak puasa. Kerana bersahur itu sebahagian daripada juzuk amalan puasa. Dia bersahur, maka dia berada pada 1/4 akhir malam. Maka rugilah kalau dia bangun pada 1/4 akhir malam itu hanya makan saja sahur. Walaupun dia dapat pahala makan sahur itu, tapi ada satu benda lagi yang patut dia buat ialah banyak berdoa ketika itu. Kerana Nabi kata, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqula man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kata Nabi SAW, setiap malam Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika berbaki 1/3 malam. Maksudnya Tuhan turun ke langit dunia, rahmat Allah banyak ketika itu. Bukan Tuhan turun macam orang itu, tak betul lah. Rahmat Allah nak bagi ketika itu pada 1/4 akhir malam tu, bersedia je nak bagi. Bersedia je. Minta aja bagi. Minta aja bagi. Kata Nabi SAW. Lalu dia beriman. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan perkenankan baginya. Akhir malam tu. Siapa berdoa saja. Mana kita dah bangun pukul berapa tadi? Pukul 3 lebih. Sampailah pukul masuk subuh. Pukul 6 subuh dan sebagainya. Sampai itu, masa waktu itu, waktu yang sangat mustajab doa. Allah Ta'ala firman, siapa yang berdoa, aku akan perkenankan bagi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya. Minta apa saja, aku akan beri permintaan itu. Minta apa saja, aku akan bagi. Siapa yang memohon keampunan, istighfar, aku akan ampunkan dia. 1/3 akhir malam. Tak sedar kadang-kadang kita bangun, kadang tak ada doa pun, tak ada solat 2 rakaat pun untuk tahajud. Lepas tu selepas tahajud tu kena banyak istighfar, kena banyak minta apa saja. Penyanyi Arab kata, Allah marah
kalau orang tidak minta kepada. Tapi manusia marah kalau orang selalu minta. Itu beza. Manusia kalau selalu minta, dia marah sekali minta, dua kali okey lah. Jadi hari-hari minta, hari-hari minta, manusia akan marah. Tapi Allah marah kalau orang tidak minta kepada. Jadi sudah kita tahu maknanya 1/3 akhir malam, maknanya sangat mustajab doa, kerana sabda Nabi SAW, Allah penuh dengan rahmat dia. Bila orang minta doa, dia akan perkenankan, minta ampun, perkenankan, minta apa saja, dia akan perkenankan pada waktu itu. Jadi kena minta banyak pada waktu itu. Jadi jelas kepada kita 1/3 malam. Itu satu. Yang kedua ialah sejurus selepas azan. Sejurus selepas azan. Maksudnya bila azan saja, habis azan, biasa kita buat apa? Kita doa kan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu doa pada Nabi. Lepas pada itu, doa untuk kita. Itu sejurus selepas daripada azan. Sebab ada Nabi SAW menyebut, an Amr radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal muazzanina yafdulunana ayyusabaquna bil fadl. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna fa iza tahaita fasatu'ta. Kata Nabi SAW, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata, ada seorang lelaki tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya tukang azan telah melangkaui kami. Tukang azan ni dari segi pahala ni dulu pada kami. Dulu pada dapat. Kami tak dapat soalan itu. Para sahabat Nabi SAW sangat cemburu tentang pahala ni. Kalau nampak orang lain lebih, dia rasa kalau dia tak dapat, dia rasa tak buat pahala. Itu. Sebab itu para sahabat, ada sahabat Nabi tanya, seorang lelaki tanya, Rasulullah, tukang azan telah melangkaui kami. Yang ini mengatasi kami dari segi mendapat fadilat. Tukang azan. Fadilat ini lebih. Lalu Nabi bersabda, bila orang ada komplain begitu, Nabi kata, kamu sebutlah sebagaimana mereka sebut. Kalau nak dapat pahala juga macam tukang azan. Sebutlah sebagaimana tukang azan sebut. Kalau tukang azan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kamu sebut macam dia juga, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebut bagaimana sebut. Apabila kamu sudah selesai, bila dah habis saja, mintalah kepada Allah, nescaya kamu akan diberikan apa saja. Ini ada Nabi. Jadi artinya bila habis saja azan, kita doa azan. Habis saja doa azan, maknanya kita minta apa saja yang untuk diri kita. Yang mudahnya ialah setelah kita doa azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-lazim wal fadilah wasyarafah wa du'an rafi'ah wa ba'asul maqam mahmud al-lazim ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu untuk Nabi. Untuk kita, doa minta ampun. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bulan Ramadan. Nabi kata bila habis saja azan, doalah kamu. Doalah, mintalah ketika itu. Daripada hadis sahih. Tiap-tiap kali sejurus selepas azan. Bila habis saja masa sejurus selepas azan, sementara menunggu iqamah tak diri solat, masa itu namanya antara azan dan iqamah. Jadi dua makna tu. Satu, sejurus selepas azan. Tu. Bila habis saja sejurus selepas azan, doa tadi, antara sejurus selepas azan tadi, sehingga iqamah. Itu maknanya antara azan dan iqamah. Juga maknanya makbul doa ketika itu, iaitu antara azan dan iqamah.
Ada nas, ada dalil daripada kelebihan berdoa di antara azan dan iqamah itu. Dan antaranya lah sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak ketika dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Kita biasa masa itu berlalu begitu kan? Kita biasa sementara nak tunggu iqamah tu kita banyak cakap, berbual. Sedangkan kita tak sedar bahawa masa tu Allah macam nak bagi. Mintalah Allah nak bagi. Soal lagi tu. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Memang Allah suruh banyak berdoa, suruh banyak doa. Kita tahu masa-masa itu, maka kita akan buang masa untuk mendapatkan fadilah kelebihan daripada Allah SWT dalam bulan keberkatan dalam bulan Ramadan. Azan dan iqamah dia ada dua masa. Satu sejurus selepas azan tadi. Habis je masa sejurus selepas azan ialah antara azan dan iqamah. Sebab tu masa iqamah Nabi mengajar kita jangan cakap. Jangan lazimkan kita bercakap ketika orang sedang azan. Hendaklah kita orang panggil jawab azan. Yang Nabi kata, mana kamu sebut sebagaimana tukang azan sebut. Jangan cakap. Jadi kesan daripada orang yang melazim bercakap ketika azan. Dia payah nak mati. Bukan payah nak mati umur panjang, tak. Dia sakit. Nak mati terlalu sakit. Kerana dia melazimkan orang azan cakap. Orang azan cakap, orang azan cakap. Sebab tu bila azan saja, kita tumpu pada, itu ibadah dah tu. Tumpu pada azan, kita jawab. Sebagaimana dalam hukum fiqh kata. Kemudian bila sudah habis azan, kita tahu bahawa masa selepas sejurus selepas azan, sangat mustajab doa. Kita berdoa, apa saja. Kemudian selepas pada itu ada lagi, ialah antara azan dan iqamah. Kita banyak berdoa ketika itu. Sambil tunggu orang iqamah tu, apa salah kita duduk tak angkat tangan pun tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa salah sementara kita tunggu orang azan itu kita astaghfirullah. Itu doa juga. Ya Allah ampunkan aku. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Banyak rahsia yang kita tak dapat. Kita tak amal. Sedangkan masa berjalan. Masa tidak menunggu kita. Kita ditinggal oleh masa. Amal tak banyak. Sedangkan masa untuk ada. Ada. Masa tu ada. Masa orang azan kita ada. Masa lepas azan kita ada. Masa Ramadan kita ada. Tapi kenapa kita rebut masa yang Allah Ta'ala memang nak bagi ketika itu. Tapi kita buat tak tahu. Jadi lepas pada ini, kita ambil benda-benda ini. Maknanya tadi dah dapat 3 dah. Satu ialah 1/3 malam. Ada 1/4 malam ada lebih lagi. Mana bulan Ramadan ni mudah lah. Bila bangun sahur tu, bukan sekadar makan, tapi kita boleh berdoa, boleh solat lagi, solat tahajud lagi, macam-macam boleh buat ibadah sebelum kita pergi sembahyang berjemaah subuh di surau atau di masjid. Bila azan bersama masjid, orang azan jawab sebagai azan. Sejurus habis azan, berdoalah kita apa saja kita. Ini dah bulan Ramadan ni. Kemudian antara iqamah dan antara azan dan iqamah masa itu kita banyak berdoa. Sebab apa? Nak kejar masa. Masa dah banyak tertinggal. Masa begitu laju masa. Tak sedar kita masa laju. Ni 10 Ramadan ni. Sama ada Ramadan telah meninggalkan kita atau kita boleh kita mendahului Ramadan. Contoh mudah ayat. Tengok Quran berapa banyak kita baca. Maknanya kalau umpamanya kita mendahului Ramadan, sudah semestinya juzuk yang kita baca lebih dah daripada 10. Mana? Tapi kalau kita masih lagi 2 juzuk, 3 juzuk baca Quran, Ramadan telah meninggalkan kita banyak lagi. Berapa tu? Akhirnya Ramadan habis, kita pun tak habis juga. Tak ada nak kejar balik. Itu banyak kita tinggal. Ya. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah
Pengakhiran solat fardu, tiap-tiap solat fardu, akhir solat fardu. Apa dia akhir solat fardu? Ialah apabila kita telah selesai membaca tahiyat akhir, pengakhiran. Sebenarnya dalam tahiyat akhir itu, masa itu doa makbul sangat, sangat-sangat makbul doa. Bukan sekadar-sekadar kita baca tahiyat akhir sampai kepada innaka hamidun majid, sampai situ saja, tak. Berdoalah banyak ketika selepas pada itu, selagi imam tak bagi salam, doa banyak. Kerana ketika itu doa sangat makbul. Daripada mana tahu makbul? Nabi bagi tahu. Pengakhiran solat fardu. Yani sebelum beri salam. Sebelum bagi salam. Waktu ini ada waktu yang sangat berharga. Masa kita duduk tahiyat akhir. Sangat bernilai waktu itu. Layak dan tinggi keberangkalian untuk doa yang siapa yang berdoa diperkenankan. Dari segi persen untuk diperkenankan Allah doa ketika itu tinggi. Masa itu. Dan kerana pada waktu ini terhimpunnya berapa faktor diperkenankan doa tu. Iaitu seorang muslim itu berada dalam keadaan suci, satu. Masa dia duduk tahiyat. Dan Nabi itu, dia suci. Dia ada wuduk. Satu. Menghadap kiblat pula. Satu. Masa tu. Dia membesarkan Allah pula. Solat tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk. Okey, kita ada 5 minit lagi. Mengapa doa ketika tahiyat akhir itu, selepas kita baca tahiyat itu sangat mustajab? Kerana tadilah kita telah membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kita suci bersih, ada kiblat. Kedudukan kita itu memang posisi kita ketika itu posisi yang sangat peratusnya tinggi. Doa kalau minta, Allah bagi. Baca kalam dia pula, kita baca kalam Allah Quran, Fatihah, surah. Kemudian dia rokok, dia sujud. Setelah rokok, sujud. Dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu dia duduk tahiyat.
Apabila dia membaca tahiyat, tahiyatul barakatuh selama baca tahiyat, maka Nabi kata apa? Kan? Nabi kata apa? Kemudian kata Nabi, litashahhudi fi akhirih, kata Nabi, summa yataqayyaru min ad-du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Bila telah selesai membaca tahiyat, tahiyat sebenarnya sampai syahadah itu saja, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu selawat. Selawat rukun baca tahiyat. Selepas selawat tu Nabi kata akhirnya, kemudian kata Nabi, kemudian dia memilih doa yang dia paling suka. Apa doa dia nak yang dia paling suka? Tak kisah pun. Doa kedua ibu apa ke? Doa murah rezeki ke? Doa diampunkan dosa ke? Doa supaya sihat sumber badan ke? Apa saja yang disuka kata Nabi, lalu dia berdoa dengannya. Dan saya Allah Ta'ala akan kabulkan doanya ketika ini. 4 kita dapat pada tengah hari ini. 4. Ya, Ibn Qayyim mencatatkan banyak, tapi untuk tengah hari ini, dalam masa yang ada ini, 4 ini pun sudah memadai kalau kita istiqamah mengamalkannya, berdoa 4 waktu ini dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya selepas habis Ramadan. Seulang balik, 1/3 malam. Maknanya kita bangun sahur itu sebelum masuk subuh, maknanya ada 2-3 jam sebelum masuk subuh, kita berdoa. Kemudian sejurus selepas azan tadi. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian baca tahiyat, di akhir tahiyat sebelum bagi salam, doalah banyak-banyak kata Nabi, doa apa yang kau suka. Jadi mudah-mudahan 4 ini saya pesan pada diri saya dan juga kita kongsi sama-sama, boleh kita amal, insya-Allah Ramadan ini akan diberkati Allah SWT kerana kita mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan. InsyaAllah kita jumpa pada sini pada bila-bila ada rezeki. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.